Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke? Yang gelap kan? Okey kot, insyaAllah. Boleh. Kita kat luar ni. Boleh dengar tak di sini? InsyaAllah kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi ada masalah teknikal. Clear ke gelap sikit insya-Allah. Tak pandai nak adjust lighting insya-Allah. Dan alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada hari ini insya-Allah untuk sama-sama kita berkumpul bersama-sama dan meneruskan kuliah duha kita. Hari ini kuliah kita khas sikitlah. Kuliah kita nak membincangkan berkenaan dengan tajuk semalam yang nampaknya ada masalah terputus. Masalah apa digambarkan, internet. Jadi insya-Allah pada hari ini mudah-mudahan kita akan bincang tajuk yang sama semalam. Kita ulang sikitlah, adalah ubah-ubah sikit. Mari sama-sama kita bersyahadah. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Kita sama-sama memohon kepada Allah supaya Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhkan diri daripada syirik, menjauhkan daripada syirik. Dan kemudian kita minta supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita supaya kita diberikan oleh Allah Taala kekuatan hidup bersama Islam dan perjuangan Islam, dan juga kekuatan untuk kita bersama-sama dalam kehidupan yang tidak lari daripada perjuangan tadi, mati dalam keadaan kalimah syahadah, mati dalam keadaan fisabilillah. InsyaAllah. Jadi sama-sama syahadah insyaAllah. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi kita selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, saya harap kita boleh dengar dengan baik kerana di belakang kita ada tepi jalan tepi jalan di sebuah madrasah tahfiz, madrasah tahfiz Abi Abuya, dan insya-Allah kita bersama-sama di dalam majlis pada hari ini di tepi jalan. Jadi dia ada gangguan kereta, motor, lori pun ada kadang-kadang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ia melatih kita untuk lebih fokus insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah, pada hari ini kita akan mulakan, saya nak mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang berkaitan yang telah disampaikan oleh Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu merupakan pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan orang yang bertanggungjawab untuk nak menguruskan hal ehwal sulit Rasulullah SAW, utamanya bahagian rahsia musuh-musuh Islam lah. Jadi Huzaifah ni dia seorang yang peka, seorang yang terror lah bahagian pakatan konspirasi ni. Konspirasi ni dia terror lah. Jadi kita ingat konspirasi ni hanya orang-orang sekarang ni, Imran Hussein kan, Ustaz Zulkifli ke kan, Ustaz Rahmat ke, Muhammad Bakuni ke, ataupun siapa-siapa lagi lah, Ustaz Auni ke kan. Rupa-rupanya zaman Nabi dulu ada juga orang yang pakar konspirasi ni, pakar jahat ni, bukan pakar jahat, kejahatan, pakatan jahat. Siapa dia? Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ni dia adalah orang yang diberikan oleh Rasulullah SAW amanah untuk memegang rahsia musuh. Contohnya orang munafik ni. Siapa orang munafik ni kan? Kalau orang kafir nampak, orang munafik tak nampak. Jadi siapa dia? Jadi ini dipegang oleh Huzaifah. Dan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani ini radhiyallahu anhu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini hadis sahih. Hadis ini panjang. Saya baca dia punya matan, makna dia saja, mafhum dia. Hadis ni kita dah tahu, dah dengar, dan insya-Allah kita nak jadikan sebagai ulang kaji, sebagai amalan kita untuk kita macam mana nak amalkan hadis ni. Insya-Allah. Orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan al-Islam, sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Aku bertanya tentang keburukan kerana aku bimbang keburukan itu akan menimpa diriku. Jadi sebenarnya apa yang nak disampaikan oleh Huzaifah Al-Yamani pada kita ni dengan hadis ini ialah sesuatu yang kena sangat dengan kita lah. Sebab zaman kita ni zaman banyak keburukan banyak, ancaman banyak, keburukan banyak, paksaan banyak. Jadi semua benda yang negatif banyak zaman kita ni. Jadi apa yang nak disampaikan ini ialah sesuatu yang amat penting. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum ini kita hidup di zaman jahiliyah. Jadi kita hidup di zaman jahiliyah penuh dengan keburukan. Zaman kafir musyrikin, macam-macam, umat Islam ditindas, umat Islam berada dalam kesusahan, kepayahan, ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya dengan kebaikan al-Islam. Kemudian Islam datang, Nabi menyeru, dakwah, mengajak kepada Islam. Dan kemudian adakah setelah kebaikan Islam sampai peringkat Islam membuka kota Mekah, Fathul Makkah. Fathul Makkah ini kan melambangkan bahawa kejayaan Islam yang dibawa Rasulullah SAW itu kepada sahabat-sahabat, kepada umat. Adakah selepas Islam, kebaikan Islam ini ada muncul keburukan ya Rasulullah kan? Jadi kalau kita orang biasa, kita tak terfikir keburukan ni kan. Kita tengok apa namanya bola sepak. Tengok bola sepak Euro, Piala Dunia. Kita nampak bola sepak ni seronok aja, best aja, skor gol lah, Ronaldo lah, sebagainya, nampak best. Tapi kalau kita pandang bola sepak dengan pandangan Huzaifah Al-Yamani, maka dia bukan tengok bola sepak tu kebaikan saja kat bola sepak tu, riadah apa, dia akan nampak ada tak keburukan dalam bola sepak tu. Ni Huzaifah Al-Yamani, dia melihat pakatan jahat. Ni yang kadang-kadang ustaz-ustaz kita tak nampak. Kita macam saya pun tak nampak juga kan. Selepas beberapa ketika mengkaji dan melihat tingkah laku ataupun hadis-hadis Huzaifah ini, kita melihat bagaimana Huzaifah ni dia sentiasa melihat di sebalik kebaikan ada keburukan. Kenapa dia nak tengok keburukan? Bukan buruk sangka, tetapi dia nak melihat keburukan supaya tidak keburukan itu menimpa dia. Macam kita hari ni kan, nak tengok virus pandemik COVID-19, kita kata nampak keburukan, maka ada tak kebaikan? Ada kebaikan juga, tapi ada keburukan. Kita melihat apa yang berlaku pada hari ini, pertukaran sesuatu, penyusunan sesuatu yang berlaku di negara kita, maka kita melihat bagus saja, baik aja, okey semua. Negara kita aman damai, tak ada orang cakap negara kita berperang, tak ada orang cakap negara kita dalam keadaan susah-susah, payah-payah, dalam keadaan kita semua diancam, tak ada. Yang ada hanyalah pandemik saja. Maka bila kita tengok pandemik, bila kita tengok keamanan, kalau Huzaifah Al-Yamani
seorang yang kritikal, maka dia akan melihat ada tak keburukan di sebalik keamanan, ada tak keburukan di sebalik keselamatan yang ada. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sebelum ini kita hidup zaman jahiliah, keburukan, maka kemudian Allah gantikan dengan kebaikan al-Islam. Adakah setelah Islam itu naik, Islam itu membesar, mengembang, kan, akan ada muncul keburukan? Ditanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam, seorang insan yang diberikan kelebihan oleh Allah, dan kelebihan yang banyak, maka baginda menjawab, ya ada keburukan. Jadi kita tengok vaksin ada keburukan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan. Ada keburukan? Tentu ada keburukan. Kalau Huzaifah ni akan tanya tu. Hari ni kita tengok je kan. Kita terima je. Bukanlah saya nak kata jangan terima, tak. Terima lah, vaksin ambil lah, cucuk lah, tak apa. Saya kemudian sikit. Dan siapa nak ambil tu ambil lah, terpulang, tak ada masalah, ambil. Tapi saya kemudian sikit lah. Kenapa kemudian sikit? Saya ni kurang sihat. Kalau ada orang tanya kenapa tak nak ambil vaksin, saya ni alergik lah. Alergik apa? Alergik kepada benda baru. Saya ni orang lama kan. Kalau dengar lagu pun lama-lama, zaman Ramli punya lagu kan, berkorban apa saja, macam tu kan. Lagu-lagu macam itu. Kalau dengar lagu pun kan. Sekarang tak dengar lagu dah kan. Dulu lah masa budak-budak. Jadi ada benda baru, eksperimental. Saya pun cakap tunggu dulu lah, tengok eksperimen, tunggu dulu kan. Dia sebut kat sini, Huzaifah dia memandang sesuatu dengan kritikal, terutamanya apabila datang daripada musuh, datang daripada Yahudi, Zionis, lagilah punya kritikal. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ada keburukan selepas Islam datang, kebaikan? Maka Nabi kata, ada. Terkejut sahabat-sahabat Abu Bakar, Omar, tak perasan ada keburukan rupanya lepas kita menang, lepas kita membuka kota Mekah, lepas kita menjadikan tanah Arab tanah Islam, kita halau semua, ataupun kita kata tidak ada dah orang kafir dalam tanah haram, rupa ada keburukan. Tak sangka rupanya Huzaifah dia cerdik. Maka kan, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah setelah keburukan itu akan muncul kebaikan, iaitu Islam, akan muncul lagi kebaikan? Lepas buruk tu hari kebaikan pula ke? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, ya, masih ada kebaikan, tapi ada dakhanun, ada satu yang kesamaran. Ada kebaikan. Jadi kalau keburukan dah tahu dah apa keburukannya. Contohnya Islam jatuh kena perang, Mongol ambil Iraq, Mongol ambil negara Islam, Mongol ambil, kita dah tengok dah kan. Keburukan-keburukan zaman jahiliah kita tengok. Jadi bila Nabi kata ada kebaikan selepas keburukan, Islam jatuh sebagainya, ada kebaikan, tetapi kebaikan itu adanya dakhanun kan, satu yang kabur, samar-samar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya, apa tu dakhanun ya Rasulullah? Apa dia yang samar-samar tu? Apa yang kabur tu? Dalam kebaikan ada kabur, ada kabus, ada kabut, ada perkara yang mengelirukan dalam kebaikan. Apa dia tu ya Rasulullah? Kalau kita tak tanya dah kan, orang Melayu kan, terima je apa saja. Kita orang paling mudah menerima. Kemudian selepas itu, maka Nabi menggambarkan, maka yang dimaksud dengan dakhanun itu, yang kekaburan, kesamaran, satu yang kita kata sebagai yang membawa kepada kita ni pening kepala, baik ke tak baik, betul ke tak betul. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan kekaburan itu, keburukan itu, apa ni, kesamaran itu ialah kelompok satu kaum. Ini kabur ni. Ini kita nak tengok ni hari ni. Ini Nabi sebut kan, satu kaum, satu kelompok yang mengaku Muslim, mereka mengaku Islam, tetapi perbuatannya tidak mengikut sunnahku. Dia kata Islam tapi tak ikut sunnah. Dia kata dia Muslim tapi tak ikut sunnah Nabi. Dan mereka memberi petunjuk, mereka berceramah, memberi hidayah, maknanya membawa hidayah kepada manusia, tapi tidak menurut hidayahku. Nampak macam baik kan? Nampak macam baik. Contoh macam mana? Senang kan tuan. Nampak macam baik. Kita ni negara ketinggalan, kita nak pergi ke depan negara industri, maka kita kena pandang ke timur. Pandang ke timur. Baik tak pandang ke timur tu? Baiklah. Tengok Jepun. Jepun dalam keadaan baik daripada kita, kita nak tiru teknologi. Tengok Korea Selatan.
Kan, dia dah dapat World Cup, kita tak dapat World Cup. Kan, contohnya kan, tengok orang tepi timur, pandang ke timur. Baik tak baik, tetapi di sebalik pandang ke timur tu ada dakhanun. Ada kesamar-samaran. Ada kekaburan. Apa dia tu? Rupa-rupanya pandang timur, orang pandang timur, orang tak pandang Islam dah. Orang pandang timur tak pandang Islam. Ada kesamaran. Jadi kata Nabi SAW, mereka mengaku Muslim, dengan tetapi perbuatan mereka, amal mereka tidak ikut sunnah aku, tidak ikut sunnah. Dan mereka memberi petunjuk, mereka mengajar, membimbing, kempen dalam media, tiap-tiap hari dalam TV keluar, tiap-tiap hari dalam iklan keluar. Apa yang dikempenkan? Tidak menurut hidayahku. Yang dikempenkan kan, kita ni nak kena ada kan, kena ada satu kelompok immunity, kelompok herd immunity. Tapi kita tak mengikut sunnah Nabi. Herd immunity dalam pandangan sunnah apa dia? Ni satu tajuk yang bagus ni. Herd immunity dalam pandangan sunnah. Saya suruh PPIM buat wacana, kita bincang. Herd immunity dalam pandangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan herd immunity dalam pandangan kan saintis-saintis WHO. Kita nak tengok mana satu, apa dia kan? Jadi kita lihat, kata Nabi, mereka memberi sesuatu pandangan dalam media berulang-ulang, dia cerita kan, sebagai petunjuk lah, sebagai panduan lah, sebagai kempen lah, tetapi tidak menurut petunjukku, tidak menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian perbuatan mereka, sebahagian yang mereka buat, kamu anggap baik, bagus. Tapi sebahagiannya kamu engkar, kamu tak nak, nampak pun tahu buruk. Loteri kebajikan masyarakat, loteri kebajikan masyarakat. Kebajikan masyarakat tu baik, tapi yang tak baiknya loteri, judi kan. Sistem perbankan Islam bagus, Islamnya, banknya Islam bagus. Yang tak bagusnya riba. Jadi kita lihat kan, ada sebahagian kamu anggap baik, sebahagian kamu engkar. Inilah keburukan. Kebaikan setelah keburukan, dan kebaikan tu ada dakhanun, ada kekaburan. Kemudian aku bertanya lagi, Huzaifah tak cukup. Nabi dah, kita dah dakhanun tadi. Ya Rasulullah, adakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Ni keburukan pula. Apa keburukan zaman kita ni? Apa keburukan zaman kita ni, zaman akhir zaman ni? Apa keburukan dia? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada. Jadi yang tak ada kebaikan. Apa kebaikan dia? Kebaikan tapi ada dakhanun. Kebaikan nampak baik tapi ada dakhanun. Ada benda yang syubhah, benda yang sama-sama, yang tak jelas. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Halal jelas, haram jelas, wa bainahuma, di antaranya syubhah. Ada syubhah. Ini dakhanun. Kan? Kita tengok handphone. Tengok internet. Bagus tak internet tu? Bagus. Kenapa dengan internet kita boleh tanya dengan Syekh Google? Tanya soalan apa pun, Syekh Google boleh jawab. Apa tanya, dia jawab semua. Puasa 6 macam mana, Syekh Google pun jawab. Mengikut pandangan Syafi'i sekian. Mengikut pandangan Ahmad Hanbali kan. Syekh Google lebih baik daripada pandangan ustaz-ustaz, kan ustaz-ustaz sekarang kita tak faham. Syekh Google. Jadi ada tak kebaikan? Ada kebaikan. Tetapi di dalamnya ada dakhanun. Satu yang samar, satu yang tak jelas, satu yang kabur, satu yang berkabus. Apa dia? Dalam internet ada pornografi pun ada juga. Dia ada Quran dalam internet. Kita buka search Quran, keluar Quran. Tafsir Quran, keluar tafsir Quran. Keluar tafsir Quran. Kemudian lepas tu kita minta nak tanya berkenaan hijrah, keluar ceramah hijrah. Kita boleh download je. Boleh download je. Tetapi ada dakhanun. Dakhanun ni apa? Dakhanun ni ialah samar-samar, kekaburan, tak jelas. Ada asap. Apa asapnya? Di sebalik ada Quran, di sebalik ada ceramah, ada juga pornografi, blue film. Macam tu. Ada juga fitnah. Fitnah pada siapa? Fitnah pada orang soleh, fitnah kepada para ulama yang soleh, fitnah kepada pejuang Islam.
Ada fitnah. Tiba-tiba orang Islam jadi penjenayah. Orang Islam jadi apa? Jadi kita kata ISIS. Kata gitu kan. Jadi ini namanya dakhanun. Jadi Nabi sebut apa? Maknanya segala yang ada di zaman di Mulkan Jabariyah ini, di zaman era kita ni, ada dakhanun. Kebaikan ada dakhanun. Ada samar-samar, ada asap yang tak nampak. Kemudian lepas daripada kebaikan ada samar-samar ni, apa dia keburukan? Kata Huzaifah, ada lagi ke keburukan? Selain daripada ni, maka keburukan tu kata Nabi ialah munculnya ad-du'at, para pendakwah, para pendakyah, penyeru-penyeru kepada pintu neraka. Ini keburukan. Penyeru kepada pintu neraka. Siapa yang menerima seruan itu, mereka akan dicampak dalam neraka. Kata Rasul, siapa yang terima? Ini keburukan. Nampak keburukan. Apa dia? Menyeru manusia, mencintai manusia. Menyeru manusia, mengagungkan manusia. Ini penyeru neraka Allah. Kan contoh, cerita-cerita Hindustan. Cerita Hindustan ni termasuk dalam penyeru neraka Jahanam lah. Woi, tak lagi saya cakap, ini penyeru neraka Jahanam, marahlah peminat Hindustan, Bollywood kan. Cuba tuan-tuan tengok cerita Hindustan ni. Bahaya, fitnah dia besar. Antaranya hero. Siapa hero? Hero ialah orang yang handsome. Sekarang ni ada kurang-kurang handsome sikit lah. Orang yang handsome, badannya tough. Kemudian orang tu apa? Orang tu kuat. Kalau sekali pukul 10 orang jatuh. Hero, cerita Hindustan. Siapa dia? Agama Hindu. Siapa dia? Pencinta, mencintai wanita, heroin, mesti cinta heroin. Ada tak pernah cerita kita tengok hero tu cinta Allah, berjuang sampai mati kerana Allah? Ada tak? Pernah jumpa tak? Saya tak pernah jumpa lah cerita Hindustan. Jadi dia menyeru kepada apa? Mencintai wanita kalau laki-laki. Kalau yang heroin pula mencintai hero. Kemudian agamanya Hindu pula. Mesti ada lonceng sana bunyi, lonceng sini bunyi kan. Itu bukan penyeru neraka Jahanam. Janganlah marah saya yang cakap pasal Bollywood ni. Tapi ni contoh lah, contoh. Habis itu juga orang-orang politik yang mengajak kepada keburukan, kejahatan, tidak mengajak kepada Islam. Sama juga. NGO yang mengajak kepada keburukan, kejahatan, sama juga. Jadi kita melihat adanya penyeru-penyeru neraka Allah. Siapa yang menerima, maka masuk neraka. Kita terasa tak tengok cerita pornografi? Bagi mereka kita tengok cerita pornografi, cerita-cerita yang movie yang jahat-jahat ni kan, yang mengajak kepada neraka ni, pernah rasa tak itu adalah menyeru neraka Allah? Tak pernah rasa, sebab tu sihir. Sihir. Jadi kemudian aku bertanya lagi, lepas ini keburukan, penyeru kepada neraka, penyeru kepada neraka, apa lagi? Adakah? Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami, siapa dia ni penyeru-penyeru neraka ni? Siapa dia ni? Maka dijawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang kulitnya sama dengan kulit kamu. Maknanya bangsa kita juga. Orang kita juga. Kalau kita orang Cina juga. Kalau kita orang Melayu juga. Dan bahasanya sama dengan bahasa kita. Kalau kita cakap Jawa, dia pun cakap Jawa juga. Sama. Rupanya penyeru neraka ini adalah orang kita sendiri. Bukan daripada Mak Saleh, daripada orang putih sana. Jadi kalau pendakwah orang putih masuk ke Malaysia ni nak mendakwah Kristian, kita tak bimbang. Tapi bila orang Islam masuk, keluar Islam, orang Melayu keluar Islam, masuk Kristian, dakwah, itu kita bimbang. Ini sebagai pendakwah neraka Allah. Kemudian dia tanya, nak buat apa? Ya Rasulullah, kalaulah kami berada dalam suasana yang demikian, ada kebaikan tetapi ada dakhanun, samar-samar ke ragu-raguan kan, kabus, ada asap, tak perasan betul tak betul. Kemudian ada pula penyeru-penyeru neraka yang mengajak kepada neraka.
Kalau kami berada di kawasan di keadaan gitu, maka apakah perintah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kata apa? Nombor satu, hendaklah kamu bergantung dengan jamaah muslimin dan kepimpinan mereka. Yang pertama sekali kena bergabung dengan jamaah muslimin. Jangan duduk seorang-seorang. Jangan duduk seorang-seorang. Sebab siapa yang duduk seorang-seorang kena cari ni. Orang Islam yang kuat-kuat ni, orang Islam yang bertakwa ni kena cari. Jangan duduk seorang-seorang. Siapa duduk seorang-seorang? Sama ada kita ni seorang-seorang, kita, ataupun kita ni macam single lagi lah. Terutama orang single-single. Orang yang tak kahwin lagi, ada orang senyum-senyum macam ni. Yang tak kahwin lagi. Cari suami yang soleh. Jangan cari suami yang toleh. Siapa yang tak ada isteri, cari isteri yang solehah, berkahwin lah. Ada orang kata apa? Tak satu soalan kat saya, satu soalan. Tanya apa? Ustaz, saya ni dah bertunang, boleh ke saya tangguh pertunangan saya? Kenapa nak kiamat dah? Imam Mahdi nak turun, Dajjal nak keluar, Imam Mahdi nak turun. Boleh lagi ke nak kahwin-kahwin ni? Bercinta-cinta ni? Boleh lagi ke? Maka kata saya jawab lah. Kalau Nabi kata apa? Esok kiamat, maknanya kita nampak esok kiamat, ataupun nak kiamat nampak dah, nak kiamat. Dekat tangan kita ada biji korma ataupun biji benih. Maka Nabi suruh apa? Tanam biji benih tu. Besok kiamat, tanam biji benih hari ni. Kenapa? Kerana amalan itulah yang Allah kira. Allah tak kira natijah-natijahnya, Allah kira amalan. Padahal nak kiamat, kita tanam biji benih tak sebab hidup pun. Tapi Nabi kata apa? Tanam biji benih tu. Maknanya Nabi perintah kita ikut kehidupan normal, biasa. Maknanya kehidupan yang normal itu adalah merupakan kehidupan yang mendapatkan pahala daripada Allah. Ada seorang tanya dengan saya, Ustaz, perlukah saya bekerja lagi ke saya nak berhenti kerja, pergi masuk ke hutan? Nak kiamat ni, Dajjal nak keluar, nanti Dajjal cekik kita, nanti Dajjal gacau kita. Perlukah saya bekerja lagi? Perlukah saya mengandung? Ada satu soalan. Saya mengandung ni berbadan dua, saya dah kelang kabut ni. Ada setengah-setengah orang kata nak kena pindah masuk kampung, masuk hutan. Macam mana nak masuk hutan kalau mengandung? Susah. Perlukah saya gugurkan kandungan saya? Ada soalan tu. Perlu tak saya gugurkan kandungan saya? Kata dia. Maka saya kata tak perlu. Tak perlu gugur. Jangan takut-takut. Takut kita pada Allah, bukan takut pada kiamat. Siapa yang takut kiamat, maka syirik dia. Siapa yang sayang kepada sesuatu lebih daripada Allah, syirik dia. Siapa yang takut kepada sesuatu lebih daripada Allah, syirik dia. Maka hendaklah kita, kalau yang dah berbadan dua tu, dah mengandung, jagalah kandungan elok-elok. Kemudian lahirkan. Allah izin berlaku peperangan. Berlaku peperangan. Kalau nyawa kita ada, insya-Allah kita hidup, tak ada masalah. Kalau nyawa kita, ajal kita dah sampai, insya-Allah mati walaupun tak perang. Jadi kita kena faham konsep akidah ni. Penting. Jadi jangan gugurkan anak, berdosa. Jangan berhenti kerja, berdosa. Kenapa berdosa? Dah berhenti kerja, nak bagi nafkah apa ke anak-anak? Bagi nafkah ni wajib, bagi zakat ni wajib. Kan dah hilang pahala kita. Jangan berhenti kerja, kecuali kerja itu menggadai akidah kita dan nyawa kita. Ini kita kena faham. Kita kena faham. Inilah perkara yang ramai confuse hari ni. Ini terutamanya kita kata orang yang nak nampak sangat ni, kita dan sebagainya, kita terancam ni, maka kita nak kena prepping. Betul, kena prepping. Tapi prepping kita bukan prepping fizikal semata-mata. Prepping kita nombor satu, prepping iman, prepping akidah. Ada pula kata, ini ustaz-ustaz boleh lah, kami ni orang jenis jahat-jahat ni, mana boleh prepping akidah? Kami ni jenis buat dosa ni. Kalau kita buat dosa, kita tak prepping akidah, tak prepping iman, maka dosa kita akan bertambah. Percayalah, datang Dajjal besok, habis kita. Jadi kata Nabi, yang pertama sekali mesti bersama-sama solusinya.
bersama-sama bergabung dengan jamaah orang Islam, jamaah muttaqin, mereka yang bertakwa. Mesti bergabung. Jangan kita tak bergabung. Dan kepimpinannya, kepimpinannya, kita kena cari ni orang yang paling memimpin kita. Siapa yang nak memimpin ni ustaz? Siapa yang boleh memimpin? Nombor satu, dia beriman pada Allah. Dia sentiasa mentauhidkan Allah. Dia sentiasa mentajdidkan syahadah dia. Carilah pemimpin yang mentajdidkan syahadah, yang mentajdidkan iman. Yang kedua, mestilah dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang biasa-biasa ni. Bukan orang yang baca buku konspirasi terus nak lari tu, itulah dia kita ikut. Orang yang pandai cakap, kita ikut. Tengok dia takwa dia. Di mana takwa dia? Orang yang bisnes, buat bisnes, kita hari ni banyak. Kenapa? Sebab kita tak faham. Maka kita kena hendaklah bersama dengan jamaah orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, alaikum bisunnati. Saya nak cari hadis tu kejap. Hadis ni panjang, tapi saya nak petik yang pendek. Alaikum bisunnati. Tak jumpa pula lah. Mata pun dah kelabu dah. Wasunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Hadis yang panjang. Hendaklah kamu bersama dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa ar-rasyidin dan semua sahabat-sahabat Nabi tadi, dan kemudian al-mahdiyyin yang mendapat hidayah. Jadi kita nak kena faham. Ini nombor satu. Kata apa solusinya? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersama-sama dengan jamaah Islam dan kepimpinannya. Kemudian kata Huzaifah ni critical thinking. Apa dia kata? Aku bertanya lagi, kalau tidak ada jamaah macam mana ya Rasulullah? Kalau tak ada jamaah, orang Islam kena bunuh, kepimpinan dia kena bunuh, dia pecah-pecahkan. Perancangan jahat Yahudi, dia nak pecah-pecahkan umat Islam tahun 2022. Dia nak pecah-pecahkan kita. Orang yang beriman, yang bertakwa akan dituduh dengan berbagai tuduhan fitnah. Kemudian organisasi yang Islam pun dia akan pecah-pecahkan. Maka kita akan dapati satu masa tidak ada jamaah dan orang-orang Islam yang ada kepimpinan. Tak ada. Kerana aku tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada orang-orang Islam dan kepimpinannya? Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Rasul sallam, kalau tidak ada orang Islam yang bertakwa, tidak ada orang Islam yang boleh membimbing kita, memimpin kita, maka tinggalkan, kata Rasul. Rasulullah bukan suruh duduk dalam tu. Rasulullah bukan suruh kita min khilal, duduk sama-sama menyelit-nyelit dalam kelompok orang bukan Islam. Tak. Rasul kata apa? Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada itu. Tinggalkan. Maknanya bukan Rasulullah suruh kita kompromi. Tak apalah, oleh kerana kita ni minoriti, kita ni Islam nak toleransi, maka kita kena kompromi dengan pahaman-pahaman yang sesat. Kenapa nak kompromi? Kalau tidak, kita akan ditinggalkan, kita akan disusahkan. Maka Nabi kata apa? Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang kufur tadi, dan gigitlah akar kayu. Yang itu lebih di pokok, yang itu lebih utama bagi kamu mati dalam keadaan demikian daripada kamu mati dalam keadaan mengikuti kelompok-kelompok yang sesat tadi. Dengan kata lain, apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa solusinya hendaklah kamu bersama jamaah orang Islam yang bertakwa dan orang Islam yang ada kepimpinannya. Yang kedua, hendaklah kamu tinggalkan kelompok-kelompok yang jahat tadi. Walaupun kamu terpaksa duduk dalam hutan, duduk di mana-mana makan akar kayu, duduk seorang-seorang makan akar kayu je sampai mati, sampai ajal menjemput kamu. Ini perkara penting di akhir zaman. Solusi yang pertama sekali kita nak sama-sama lihat. Maka di sinilah Islam mengajar kita supaya bersendirian atau beramai-ramai, mestilah bersama al-haq, iaitu kebenaran.
Jadi ukuran kita bukan lagi kita sekadar kita kata saya ni ada jamaah dah. Apa jamaah kamu ni? Jamaah saya ni adalah jamaah muslimin. Ada kepimpinan muslimin. Tetapi tengok tak ikut sunnah pun. Tengok tak ambil dakwah sebagai asas. Tidak menjadi tarbiyah sebagai asas. Tidak menjadi jihad fisabilillah sebagai asas. Maka kita tertipulah. Tertipu. Jadi tuan-tuan berhormat Allah, maka Nabi kata hendaklah kamu bersama jamaah. Kemudian Huzaifah tanya, kalau tidak ada jamaah muslimin macam mana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, hendaklah kamu bersendirian bersama kebenaran. Maknanya duduk dalam hutan pun tak apa, makan akar kayu pun tak apa sampai mati. Inilah salah faham kat sini. Apa salah faham? Seolah-olah Nabi suruh kita duduk dalam hutan makan akar kayu. Tak ada orang dah. Sekarang ni ada tak orang? Ada. Baik, saya nak sentuh sikit tentang jamaah tadi. Apakah ciri-ciri utama jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ciri utamanya. Ciri utama jamaah Rasul sallam yang pertama, Rasul sallam ada dakwah di dalamnya. Nabi ada dakwah dalam jamaah itu mesti ada dakwah. Apa dakwah apa? Dakwah mengajak manusia beriman kepada Allah. Mesti ada dakwah. Tak ada dakwah, jamaah tu bukan jamaah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita dah kumpul ramai-ramai dah. Tapi tidak pernah pun terfikir nak buat dakwah kepada masyarakat. Kita syok sendiri duduk dalam hutan sama-sama satu keluarga. Sembayang pun tak, tengok satu kumpulan kemudian tengok, kita kata baguslah duduk dalam hutan ni. Kemudian betul kita bersama-sama dengan dia, tengok sembayang pun tak. Sembayang pun tak. Maka yang pertama sekali hendaklah kita wujudkan perasaan untuk berdakwah. Itu ciri nombor satu. Salah satu syarat yang Allah SWT akan menolong kita, iaitu melalui dakwah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadam cahaya-cahaya Allah, agama Allah. Mereka nak padam cahaya Allah ni, tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya. Jadi nak sebut sini nombor satu, ciri-ciri jamaah ni, dia ada kerja-kerja dakwah. Jangan nampak dakwah ni macam tabligh buat dakwah. Dakwah ni bukan tabligh saja. Dakwah ni juga ada ciri-ciri lain. Seperti apa? Seperti mereka yang mengajar Islam, berdakwah dengan ilmu Islam, itu pun dakwah juga. Jadi kita kena melihat dakwah pertama. Yang kedua, mesti ada islah. Mesti ada pembentukan, tarbiyah. Kat mana saya dapat ni? Apa petunjuk sunnah tentang ini? Maka Nabi gambarkan, bada'ul islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang ganjil asing, kemudian Islam meningkat, berkembang. Kemudian Islam akan jatuh semula menjadi dagang ganjil asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah golongan yang dagang ganjil asing. Apa maksud dagang ganjil asing ni? Mereka ni ditolak, ditekan, dipaksa oleh golongan yang ramai, yang majoriti tadi. Maka dia pun melihat bahawa jamaah yang beruntung ialah jamaah yang macam mana? Allazina yaslihun idza fasadan nas, mereka yang sentiasa mengislah diri mereka. Ini baru jamaah ada tarbiyah. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba ini, yang gharib, mereka yang ada tarbiyah. Ini jamaah. Ada dakwah, ada tarbiyah. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga, dia mempunyai sifat-sifat berjuang, al-jihad fi sabilillah. Wajahadu fillahi haqqa jihadi. Hendaklah kamu berjihad pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar. Jadi Allah gambarkan kepada kita, jamaah ni kurang-kurang ada 3 ciri ni. Dia mesti buat dakwah,
Dia mesti bina tarbiyah, anggotanya dia bina tarbiyah. Dan ketiga, dia mesti melakukan dengan bersungguh-sungguh. Dia panggil jiddiyah. Jadi ini perkara yang penting untuk kita merasai dalam kehidupan kita. Yang untuk kita semua merasakan dalam kehidupan kita tentang jamaah ini. Kemudian kata dia apa? Kalau tak ada yang ada dakwah, tak ada tarbiyah jihad, buat apa? Duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang macam mana? Duduklah mana-mana, tak apa. Bawah pokok tak apa. Gigi akar, kata Nabi. Ni gigi akar ni ada orang kata pula. Maknanya kita pun duduk dalam hutan, makan kayu, pokok kayu, pucuk-pucuk ubi, makan tu je. Jadi maksud di sini ialah kamu genggam Islam, kebenaran tu, walaupun kamu bersendirian, genggam Islam. Dan kemudian maksudnya ialah kamu genggam Islam tadi, walaupun terpaksa makan pokok kayu, makan akar kayu, kan, walaupun terpaksa bersusah payah, dan akhirnya bersama-sama dengan Islam menang. Itu maknanya kita kata menggigit dengan geraham. Maka sebab itulah pertama, hakikatnya, solusinya ialah kita hendaklah berada dalam kebenaran. Berada dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan membantu kita mendapatkan pertolongan Allah. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita tak tahulah ke mana. Maka berdasar ini, maka perbezaan ulama, orang alim bercanggah pandangan. Pada hari ini majoritinya tak sama dan sebagainya. Maka situasi ini tak sama dengan majoriti kepada Islam yang ada pada hari ini. Tak sama dengan majoriti dulu. Dulu kalau ada apa-apa kita undi majoriti. Maka yang paling ramai tu kita ambil ikut. Sebenarnya dia bukan ikut yang ramai, tapi dia kena ikut al-haq, kebenaran. Mana saja kebenaran kita ambil. Ini yang dimaksudkan. Sebab itulah digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ini? Dia kata apa? Sesungguhnya kebanyakan manusia itu keluar dari jamaah. Ramai manusia keluar daripada jamaah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi jamaah itu apa dia? Jamaah itulah apa yang selari dengan kebenaran al-haq, walaupun kamu bersendirian. Jadi inilah perkara yang diajar oleh Islam. Tetapi hari ini konsep berpegang dengan kebenaran, konsep bahawa raja itu adalah raja yang berdaulat, maka konsep itu sekarang ini telah dikelirukan. Baik, jadi sebab itulah dalam surah Yunus Allah gambarkan tentang al-haq. Allah gambarkan tentang al-haq. Qul hal min syurakaikum man yahdi ila al-haq qulillahu yahdi lil haq afaman yahdi dia ila al-haq. Al-haqqi haqqah, al-haqqi ahaqqu an yutabba, yuttaba, iaitu sesungguhnya al-haq itulah yang patut kamu ikut. Yang patut kamu ikut. Ini surah 35, surah Yunus 35. Kita boleh cek lah nanti. Jadi maknanya apabila berlaku keadaan dakhanun pada hari ini dan berlaku penyeru neraka jahanam tadi banyak, maka kita kena apa? Bersama dengan al-jamaah, supaya kita tidak melihat perselisihan, dan juga bersama-sama dengan apa yang digambarkan sebagai kebenaran walaupun kita seorang-seorang. Wa man yattabi'u aktsaruhum illa adh-dhann inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak menurut sangkaan sahaja. Padahal sangkaan itu tidak memenuhi kebenaran pun. Ini maknanya Allah sebut dalam Quran surah Yunus ini bahawa manusia ni disangka-sangka je. Baguslah, betul lah. Dia dah buat saintis, dia pakar. Kita kena ikut dia sebab dia pakar. Sedangkan pakar tu pun disangka-sangka je. Takkanlah salah, semua orang cakap macam ni, takkanlah salah, semua orang ikut sini. Takkanlah salah kan. Sedangkan itu hanyalah manusia. Maka yang pertama,
kita kena ikut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita telah bergelumang dengan konsep majority, konsep ramai. Bila ramai pasti betul. Maka sebenarnya dalam Islam ini bahawa yang betul, yang benar itu bukanlah ramai, tetapi yang bersama Al-Quran, bersama Al-Quran, bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah perkara yang kita nak kena rasa. Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnah Nabi wa sunnah Nabi. Wahai manusia, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in istata'tum bihi falan tudillu abadan, kitab Allah wa sunnat Nabi. Jadi Nabi kata apa? Kamu wahai manusia ikutlah apa yang ada pada Rasulullah, apa yang ada kepada kitab Allah. Jadi sebab tu pada pagi ni kita kena rasa bahawa kita tak perlu bimbang, tak perlu takut dengan apa? Dengan majoriti yang tidak bersama dengan kebenaran. Tak perlu takut. Sebab memang Allah dah sebut dah. Siapa-siapa yang mengambil perkara-perkara yang tidak benar, walaupun dengan ramai, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak perlu takut bila kita seorang-seorang. Jadi lepas ni jangan takut. Saya seorang aja yang tak ikut lagi. Saya seorang aja yang tak buat lagi. Orang lain semua dah ambil dah buat dah. Saya seorang yang tak buat. Macam mana ni Ustaz? Saya ni minoriti. Minoriti bukan yang menentukan kebenaran Allah. Minoriti yang bersama Islam, bersama dengan Al-Haq, maka itulah minoriti yang terbaik. Wa inna hadhihi al-ummah, kata Nabi, wa inna hadhihi al-ummah sataftari ala salasa wa sab'in millatu, yakni al-hawa'a kulliha fin nari illa wahidah hiya al-jamaah. Nabi menggambarkan surah satu hadis riwayat Imam Ibn Majah, manusia sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan mengikut hawa nafsu masing-masing, dan semuanya berada dalam keadaan di neraka Allah kecuali yang satu, iaitu al-jamaah. Dan al-jamaah ini ialah apa yang menepati kebenaran walaupun seorang-seorang. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, Allah gambarkan kepada kita berkenaan siapa-siapa yang ikut majoriti ni, mengikut ramai orang ni, tapi tidak mengikut Islam, maka dia akan disesatkan. Wa in tuti' aksaran fil ard yudilluka an sabilillah. Siapa-siapa yang mengikut majoriti, kebanyakan daripada orang-orang yang ada di atas bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada jamaah ayam datang. Jamaah ayam datang. Dia kata jamaah ayam ni jamaah datang nak dengar ceramah. Tapi dia bawa anak-anak dia. Anak-anak ni duduk di sini. Ada 2,000 tu. Oh, poligami tu. 2,000 banyak anak. Baik, jadi kita faham ini Al-Haq. Jadi sebab tu pada pagi ni kita nak kena bersama dengan Al-Haq, bersama dengan Al-Haq, bersama dengan kebenaran Allah. Saya nak baca satu hadis lagi. Hadis ni kita dah baca. Saya suka baca hadis ni sebab akhir-akhir ni banyak orang tanya soalan. Soalan ni, inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Kan macam mana Ustaz? Saya sekarang ni, kita ni sekarang ni nak tepis tak boleh dah. Nak tepis tak boleh. Ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Semua pakat-pakat, semua kena cederakan belaka. Semua cedera. Kan, kena suntik lah, kena apalah, macam-macam lah. Macam mana buat Ustaz? Boleh tak saya nak balik kampung, melarikan diri saya? Nampak kat belakang tu ada ayam. Oh, bergaduh pula anak dia tu. Selalu kat bilik tak nampak anak ayam. Kat sini ada anak ayam, ada macam-macam. Alhamdulillah. Inilah penciptaan Allah.
Jadi boleh tak saya nak lari? Ustaz, saya nak lari. Ustaz pergi mana? Gunung mana nak pergi? Gunung Ledang, Gunung Jerai, Gunung Perak, Gunung Tempurung. Nak pergi gunung mana kan? Jadi saya nak jawab ni. Lepas ni tuan-tuan sampaikan. Ni hadis sahih daripada Imam Ahmad, Imam Daud, dan Abu Daud, Imam Ahmad dan sebagainya, daripada perawi yang sekah. Perawi yang sekah ni maknanya apa? Perawi yang boleh dipercayai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dalam hadis ini digambarkan oleh para ulama, orang Islam yang selamat di akhir zaman ni solusinya, ni jamaah ni. Al-jamaah alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu bersama dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat hidayah. Maka Nabi menggambarkan bahawa umat Islam pasti menang. Pasti menang. Umat Islam yang macam mana pasti menang. Jadi Nabi kata apa? Fayatafarraqul muslimun. Umat Islam akan pecah tiga di akhir zaman. Salasa pecah tiga. Jadi umat Islam akan berpecah tiga. Ni kita kena ambil ni hadis ni. Siapakah mereka? Golongan yang pertama, satu golongan akan menonton unta-unta mereka, akan memimpin kenderaan mereka. Naik Pajero lah, naik Hilux lah, naik Avanza lah, naik Honda City lah, Honda Civic lah, naik semualah. Akan menonton unta mereka untuk menyelamatkan diri ke pendalaman. Yang pertama, umat Islam kecoh, bengong, tak tahu nak buat apa, lari. Mari kita pakat lari. Lari, kita kena lari. Akhir zaman kena belajar panah. Nak belajar panah jangan tunggu akhir zaman. Sekarang pun kita kena belajar panah. Sebelum ni pun kena belajar memanah. Jadi lagi-lagi akhir zaman, betul. Bayarlah, tak apa. Maka yang pertama kata Nabi ialah mereka yang menyelamatkan diri, lari ke pendalaman. Nombor satu. Dan binasa, Nabi kata. Binasa. Maknanya mereka kena jugalah. Duduk ramai-ramai satu tempat, kemudian kita iklan pula. Ini adalah perkampungan Islam. Siapa nak, mari sama-sama bayar sekian-sekian. Kita akan buat kuda kat sini, memanah kat sini sebagainya. Kalau ada tentera Dajjal, tengok dia buat iklan. Saya pun nak bersama, sama perkampungan Islam ini. Maka dia pun datang, letak bom sebiji, habis semua mati. Semua yang soleh mati. Syahid ustaz, syahid. Tak apa syahid, tak apa syahid, tapi matilah. Nombor satu, orang Islam yang nak menyelamatkan diri mereka. Ini jamaah orang Islam yang pertama, yang menyelamatkan diri. Yang ini Nabi kata binasa. Sebab apa? Di situ tidak ada dakwah, di situ tidak ada tarbiyah, di situ tidak ada jihad. Tiga sunnah besar ni. Nak selamatkan diri je. Jadi kita kena betulkan. Saya bukan nak cakap pada siapa-siapa, kita kena betulkan. Siapa yang dah masuk hutan sebenarnya tak apa, teruskan. Tapi mesti ada sunnahnya. Sunnah dia apa? Kita akan sebut. Kelompok yang kedua, ini jenis yang tak mau susah-susah, tak mau payah-payah. Kita kena ambil pendekatan wasatiyah, dia kata. Wasatiyah ni apa? Wasatiyah ni pertengahan. Pertengahan ni apa? Pertengahan ni tak ekstrim, ikut Islam. Tidak ikut Islam yang ekstrim. Tuan-tuan, perempuan, ada ke Islam yang ekstrim? Kalau dia ekstrim, dia bukan Islam. Kalau ekstrim, bukan Islam. Islam ni agama pertengahan yang sesuai dengan fitrah. Jadi dia namakan grup dia wasatiyah. Maka dia kata saya nak bersama-sama dengan moderate. Tetapi masalahnya dia menggadaikan prinsipnya. Akhirnya dia mengikut kekufuran, kekafiran. Dia mengikut kekafiran akhirnya. Ikut kekafiran. Maka Nabi kata satu golongan umat aku akan memilih kekafiran untuk dirinya. Dia ikut ada yang ada hari ni. Ikut je sistem yang ada hari ni. Ikut je, follow je. Duduk dalam dakwah tak? Ada yang duduk dalam dakwah. Ada yang duduk dalam tarbiyah. Ada yang duduk dalam jihad.
Tapi dakwah tarbiyah jihad sekadar bersama-sama dengan sistem kekufuran itu. Sistem yang kafir itu. Jahiliah itu. Sistem yang tagut itu diikut. Dia berpuas hati. Jadi sebab itu apabila dihuraikan oleh Ibn Katsir radhiyallahu an, bagaimana keadaan Al-Mahdi yang islah dalam masa satu malam dia islah. Maka digambarkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, dia kata apa? Dia kata yang pertama sekali, orang yang diselamatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah itu Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi, dan golongannya Al-Mahdiyin. Yang diselamatkannya ialah mereka yang bertaubat. Yang pertama yang bertaubat. Apa maksud taubat? Menyesal. At-taubah nadamah. At-taubatun nadamah. Taubat itu penyesalan. Menyesal dalam hati. Menyesal buat dosa. Menyesal buat maksiat. Menyesal. Kemudian dia bukan saja menyesal dengan dosa dan maksiat dia. Menyesal, aku redha dengan sistem jahiliah. Aku redha dengan sistem jahiliah. Menyesal, maka Allah selamatkan dia. Menyesal. Bertaubat, tak mau dah. Tak mau dah riba, tak mau dah. Tak mau dah duduk sistem pendidikan sains dan sekular. Sains dan sekular. Bukan sains yang berdasarkan iman. Sains yang berdasarkan akidah. Tapi sains yang berdasarkan sekular. Tak mau dah duduk. Bukan maknanya dia tak nak belajar sains. Berhenti universiti, bukan. Tetapi dia belajar sains, dia belajar matematik, belajar kimia, biologi, belajar sains, komputer, belajar semua. Tetapi berasaskan akidah, berasaskan iman kepada Allah. Jadi dia belajar, bukan tolak belajar. Jadi golongan yang tidak mahu meninggalkan sekularisme. Dia kata apa? Sains ini tak boleh samakan dengan agama. Agama, sains. Agama suku, sains suku, dia kata. Macam dulu kata politik suku, agama suku. Itu semua sekular lah. Jadi bertaubat. Apabila kita redha dengan sistem jahiliah, maka iman kita ada masalah. Maka golongan kedua kata Nabi ialah mereka yang bersama dengan kekafiran, memilih kekafiran. Apa maksud memilih kekafiran? Dia ambil Islam separuh, tinggal Islam separuh. Ambil Islam separuh, ambil jahiliah separuh. Maka Allah tegur orang macam ini. Apa dia? Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu kufur dengan sebahagian daripada kitab? Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Bagian sembahyang ambil. Bagian berniaga ambil pula riba. Ambil sistem riba. Ini contoh. Sebab itu nak gambarkan kat sini bagaimana kelompok yang memilih kekafiran itu ialah kelompok yang memilih sistem bukan Islam. Ini kita nak kena faham al-jamaah ni. Kita boleh berkompromi dengan akidah kita, ibadah kita dengan sistem yang bukan Islam tadi. Ini akan menjadi masalah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pun satu kelompok, iaitu mereka satu golongan, mereka yang memilih kekafiran. Mereka yang memilih kekafiran, mereka juga binasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelompok pertama binasa, kelompok kedua binasa. Kelompok pertama apa? Dia cuma nak selamatkan diri dia je. Tanpa ada sunnah. Sunnah apa? Kena ada dakwah, kena ada tarbiyah, kena ada jihad fi sabilillah. Sebab yang menyelamatkan kita bukan melarikan diri. Yang menyelamatkan kita ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi apa? Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kamu bersama dengan sunnahku. Sunnah khulafa ar-rasyidin dan al-mahdiyin. Baru betul. Kalau kita selamatkan diri tapi tak mau dakwah, tak mau tarbiyah, tak mau islah diri kita, islahul akidah, tak mau islah akidah kita, tak mau islah ibadah kita, tak mau beribadah, buat aja, duduk dalam hutan camping. Ini jadi macam orang biasa je. Dia bukan orang al-mahdiyin, bukan taifah mansur. Maka yang ini nombor satu, kata Rasulullah, binasa. Nombor dua, dah tak boleh lari, dah duduk kat bandar. Nak lari tak ada duit. Hutang rumah tak habis bayar. Hutang rumah tak habis bayar, kereta tak habis bayar.
Tak ada kerja kalau pergi kampung, kat sini je. Ini golongan yang dekat bandar ni terutamanya. Kemudian dia kata, susah-susah, kita join je lah. Join je lah, grup-grup Dajjal ni, tak apa, kita ikut je. Ikut aja. Maka kita ikut dia, okey lah. Yang penting akidah kita jaga. Tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? Binasa. Siapa yang bersama-sama dengan kumpulan Dajjal tadi, munafikin, maka mereka akan binasa. Ini bukan saya sebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut. Ini nak kena tengok balik ni, kita betulkan balik. Dan kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada pun kelompok yang terakhir daripada umat aku. Ini kelompok yang ketiga ni. Maknanya kenapa terakhir? Sebab pertama ramai, golongan kedua lagi ramai, golongan ketiga sikit. Golongan yang ketiga sikit. Siapa golongan ketiga? Dia kata, ada pun kelompok umat aku yang terakhir, mereka pun menempatkan keluarganya. Maknanya dia bukan selamatkan diri dia je, keluarga dia, ahli dia. Ahli dia maknanya mungkin jamaah dia. Kira kita ada sisi lah, cyber circle lah. Kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, yang mana mereka letakkan ahlinya di belakang mereka, duduk kat belakang, bersama-sama bergerak. Bergerak apa? Mereka berperang menyongsong musuh. Wa amma firqatun fayaj'aluna iyalahum khalfa zuhurihim wa yuqatilun. Maka golongan yang ketiga ini, mereka adalah golongan yang bersama keluarganya, memimpin keluarganya untuk maju ke depan. Dia tak takut, dia tak lari diri dia pertahankan diri dia. Jadi perintah Nabi kena pertahankan diri kita. Tak kira lah duduk di kampung ke, duduk di pendalaman ke, duduk di hutan ke, atau duduk di pekan ke, atau pekan bukan pekan Pahang, di bandar ke. Tak kira duduk di mana. Yang pertama, dia akan bersama-sama dengan keluarga dia, ahli dia, mempertahankan diri mereka. Wa yuqatilun, dan mereka berperang. Faqat lahum syuhada, maka bagi mereka yang terbunuh. Maknanya apa maksud mati ni? Apa maksud terbunuh ini? Maksud terbunuh ini ialah mereka yang hidup dalam keadaan berjuang dan kemudian sampai ajal, maka matilah dia. Dah sampai ajal. Bukan Dajjal yang bunuh. Bukan Dajjal yang bunuh kita, Allah yang ambil nyawa kita. Wa kulli ummatin ajal. Wa kulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada kematiannya, ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka bila sampai ajal mereka, tidak dilambatkan walaupun satu saat, tidak dicepatkan walaupun satu saat. Maknanya apa? Maknanya orang yang ketiga ni, yang Nabi suruh kita berada di dalam kelompok ini, ialah mereka yang berjuang. Fayaqtulun, mereka berperang. Dan kemudian wa yuqatilun, mereka berperang. Faqatlahum, mereka meninggal dunia. Bila sampai ajal, matilah dia. Maka bila mati dia, syuhada'u, mereka diberikan Allah mati syahid. Yang mati syahid. Orang yang larikan diri belum tahu mati syahid. Orang yang mempertahankan diri dia, insya-Allah mati syahid. Ini bukan saya sebut, ni Allah sebut, Rasulullah sebut. Saya cuma sampaikan je. Kemudian wa yaftahullah, dan Allah memberikan kemenangan ke atas ala baqiyatiha, ke atas mereka yang masih hidup, yang sisa-sisa. Kan? Kita pergi berjuang, tiba-tiba kita ditangkap, mati. Yang matikan kita bukan yang menangkap kita, dah Allah ambil nyawa kita dah sampai ajal. Yang tinggal siapa? Anak-anak kita. Allah jaga anak-anak kita. Keluarga kita, Allah jaga keluarga kita. Wa baqiyatiha. Bunyi macam ribut, lari macam siput. Itulah dia, lori.
Bunyi kuat, nak cakap pun susah. Tapi ni sikit lah. Ini seningan pihak penaja. Dan Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan baqiyatiha, sisa-sisa. Dan anak-anaknya, isteri, suaminya yang laki-laki tak pergi, ada laki yang pergi, ada tak pergi kan. Tapi mereka berjuang. Maka mereka diberikan apa? Mereka diberikan kemenangan. Allah beri kemenangan. Wa yaftahullah, Allah membuka kepadanya kemenangan. Jadi golongan ketiga inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di episod-episod akhir zaman. Mereka inilah yang akan menepati ciri-ciri mereka yang diberikan kemenangan oleh Allah. Nampak tak? Inilah yang digambarkan sebagai Taifah Mansurah. Apa dia? Siapa mereka? Saya bacakan hadis ni. Ada banyak hadis ni, banyak sangat hadis dia. Saya baca salah satu. La tazalu taifah min ummati alal haqq. Akan sentiasa ada sekelompok daripada umat aku, min ummati alal haqq, yang bersama dengan kebenaran, berjuang bersama kebenaran, zahirin, mereka diberikan kemenangan. Siapa yang berjuang pasti menang. Siapa yang lari tak pasti. Nabi kata binasa. Siapa yang ikut sistem binasa. Ini Nabi sebut. Maka kata Rasul SAW, alal haq, mereka berada bersama perjuangan kebenaran, zahirin, Allah bagi menang. La aduwihim, Allah bagi menang ke atas musuh mereka, qahirin, mereka diberikan kekuatan, la yadurruhum man khalafahum, mereka diberikan kekuatan sehingga tidak ada bahaya, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan mereka. Berjuang, kita ingat berjuang ni bahaya, nanti kena tangkap, nanti kena seksa, nanti kena bunuh, kan bahaya. Ini tak ambil ni, nanti nak masuk Giant pun tak boleh, nak beli barang. Ni tak boleh tu, tak boleh ni. Kan bahaya. Cakap-cakap ni kan bahaya. Allah kata apa? Rasul kata apa? Zahirina la'aduwahum wala'aduwahim qahirin. Bukan saja dia menang kata musuh mereka, qahirin, mereka berkuasa. La yadurruhum, dan tidak bahaya bagi mereka, man khalafahum, mereka yang tidak membantu. Kalau orang Islam lain, golongan wasatiyah ke, golongan mana ke, yang ikut kafir ataupun yang jenis selamatkan diri, pentingkan diri, tak nak bantu golongan sedikit ni, maka Allah kata la yadurruhum, mereka tidak ada bahaya. Allah jaga mereka. Illa ma asabahum minal la'wa, kecuali sedikit. Maknanya bukan tak ada bahaya ni, maknanya dia tak susah, tak payah, tak makan cukup, minum cukup semua sekali, tak susah juga, payah juga, mungkin sakit, mungkin kena pukul-pukul, mungkin apa, tapi dia berjuang tadi, maka Allah bagi dia, kalau dia mati sampai ajal, Allah bagi syahid. Kalau dia hidup, Allah bagi menang. Itu kemenangan zahirin, mereka diberikan kemenangan. Mereka diberikan kemenangan. Macam-macam kita berhenti nak tengok kita punya kuliah, tapi dia jalan pula. Tengok ni bukan kuliah MLM ni, kita tak dapat duit kuliah ni. Jadi tidak ada yang membahayakan kepada mereka, tidak ada yang mampu memberi bahaya kepada mereka. Kalau ada pun sedikit musibah, Allah kata sedikit musibah, adalah susah, susahlah, susah. Bukan kata hidup dalam perjuangan ni senang, tak, susah. Tapi tidak ada yang membahayakan. Demikianlah sampailah urusan Allah, hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga sampai urusan Allah. Allah bagi kepada dia ketetapan, yang ini umur dia setakat ni je, maka dia pun syahid. Yang ini umur dia panjang lagi, maka dia menang. Maka ditanya kepada Rasulullah, sahabat-sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, wa aynahum ya Rasulullah, Ya Rasulullah, wa aynahum ya Rasulullah, di mana mereka? Siapa ni golongan ni? Siapa golongan ni? Rasul kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi Baitil Maqdis. Bi Baitil Maqdis. Ini Muaz ada nyanyi nasyid ni, hadis ni. Bi Baitil Maqdis,
mereka yang berada di Baitul Maqdis, wa aknaf fi Baitul Maqdis, wa aknaf fi Baitul Maqdis, dan mereka yang di sekitar Baitul Maqdis. Apa maksud sekitar? Sekitar itu maknanya sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dihurai oleh para ulama yang muktabar. Apa maksud wa aknaf fi Baitul Maqdis? Mereka yang ada di sekitar Baitul Maqdis, mereka inilah orang-orang yang membantu perjuangan Baitul Maqdis. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau nak berjuang ni macam-macam boleh berjuang. Demi Melayu pun boleh. Demi mempertahankan ketuhanan, kesultanan pun boleh. Demi bersama Nusantara pun boleh. Kita berjuang demi demokrasi pun boleh. Kita berjuang demi parti pun boleh. Demi parti sanggup mati. Kita berjuang demi bini pun boleh. Biniku gangster, berjuang demi bini ya. Boleh. Nak berjuang boleh. Tetapi Nabi kata apa? Siapa ada kelompok yang dimenang tadi, yang diberikan zahirin, yang beri kemenangan tadi? Iaitu mereka yang mempertahankan Baitul Maqdis, dan mereka yang ada di Baitul Maqdis dan di luar yang mempertahankan. Jadi kalau kita hari ini nak bantu agama kita, maka salah satu daripada agenda besar yang kita kena bantu ialah Palestin. Tidak menafikan kena tolong orang bendera putih. Bendera putih naik kena tolong, jangan tak tolong. Ada kawan-kawan kita lapar, tolong. Tapi jangan tinggalkan perjuangan Baitul Maqdis. Jangan tinggalkan perjuangan Baitul Maqdis. Kenapa? Kerana Baitul Maqdis salah satu syarat-syarat kemenangan Islam di seluruh dunia. Apabila Baitul Maqdis dibebaskan daripada Al-Masih Dajjal yang akan dibunuh fi Babu Lut fi Palestin, yang akan dibunuh di pintu Lut, Babu Lut di Palestin. Dajjal akan dibunuh di Palestin. Jadi kemuncak perang di Palestin. Habis Ustaz, saya kat Malaysia ni, saya kat Melaka, kat Johor, nak pergi Baitul Maqdis, macam mana nak kena ambil vaksin? Nak kena ambil vaksin. Vaksin pula Pfizer. Ramai yang kena macam-macam ni, saya dengar, saya pun takut macam mana nak berjuang. Tak payah fikir pasal apa yang kita tak mampu. Fikir apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Nak tolong Baitul Maqdis ni apa yang mampu. Nombor satu, yang paling mampu, kita ada doa. Doa ni satu sen pun tak keluar. Doa ni tak penat pun. Ya Allah, tolonglah pejuang-pejuang Baitul Maqdis. Ya Allah, tolonglah pejuang-pejuang Baitul Maqdis. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Baitul Maqdis. Doa. Nombor satu, doa. Paling kecil sekali. Siapa yang tidak berdoa untuk Baitul Maqdis, maka dia bukan termasuk Taifah Mansurah. Kita jumpa satu kumpulan, nampak dakwahnya, nampak tarbiyahnya, nampak jihadnya hebat, tetapi tidak pernah terfikir untuk membantu Baitul Maqdis, maka dia tak termasuk dalam Taifah Mansurah. Kenapa? Sebab Allah sebut, Rasul sebut tadi. Siapa mereka ni? Mereka ni orang-orang yang membantu perjuangan Palestin. Kita bukan berjuang bantu Palestin kerana Palestin, bukan. Kita berjuang bantu Palestin bukan kerana dia orang Palestin kena seksa, kena tangkap, kena buang rumah, rampas tanah. Tempat lain pun ada juga, dekat Myanmar pun ada juga, dekat Yaman pun ada juga, dekat Xinjiang pun ada juga, di China, tempat di Syria pun ada rampas. Kenapa di Palestin? Kerana di situ ada Baitul Maqdis. Kenapa di Baitul Maqdis? Di situlah bumi barakah. Jadi kalau kita nak menjadikan perjuangan kita ni barakah, perjuangan kita ada rahmat, maka kita kena ada dalam minda kita, hati kita nak membantu membebaskan Palestin, Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa. Baru ada barakah. Baru ada barakah. Kita ingat kita selamatkan diri kita seorang-seorang, kita tak. Kita nak bebaskan Baitul Maqdis tu. Bila bebas hak tu, insya-Allah kat sini Allah tolong kita.
Ini konsep yang kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan kenal saya pun mula-mula dulu dengan Palestin lah. Ada orang besar panggil saya Azman Palestin. Nur Azman mana ni? Nur Azman Palestin tu. Bukan saya orang Palestin. Bukan saya kahwin dengan orang Palestin. Belum lagi kot. Tak adalah gurau-gurau. Kadang-kadang kita kena gurau-gurau. Tak boleh serius sangat. Nanti ada yang marah kan. Bukan saya bapa saya Palestin, bukan. Tetapi kerana Allah memerintahkan kita, Nabi perintahkan kita, bumi yang penuh barakah Palestin, bebaskan Baitul Maqdis. Maka apabila seseorang itu, kumpulan itu ada ikatan dengan Palestin, maknanya Baitul Maqdis, maka itu salah satu ciri. Salah satu ciri. Sebab Dajjal akan dibunuh di Palestin, akan mati kat sana Dajjal ni. Ni dah lebih daripada masanya. Hari ni semangat pula. Maklumlah ayam datang, kan? Lori siput datang, semua datang, kan? Jadi kita lebih-lebih sikit lah. Sambil santai-santai insyaAllah. Yang pertama, mesti ada dakwah. Mesti ada dakwah. Yang kedua, mesti ada tarbiyah. Yang ketiga, mesti ada jihad. Jihad salah satunya ialah jihad membebaskan Masjidil Aqsa. Dah ada orang panggil dah Ustaz Palestin. Saya bukan Ustaz Palestin, saya orang kampung je. Tapi saya tahulah sikit-sikit tentang Palestin, InsyaAllah. Jadi maknanya tuan-tuan puan-puan, jangan hari ni jangan takut, jangan bimbang. Nombor satu, jangan bimbang, takut, risau, gelisah, mati. Bila bersama dengan perjuangan Islam, saya mati nanti, saya kena tangkap nanti. Jangan bimbang. Kalau Allah izin, berlaku. Tetapi yang pentingnya, kita sakit, kita apa, bersama dengan perjuangan yang Allah redha, maka Allah bagi kita kekuatan. Mati dah tetap dah. Allah dah tetapkan dah kita mati kat mana tuan-tuan. Mati masa bila. Maka matilah dalam keadaan berjuang. Bukan mati melarikan diri. Sebenarnya ada hadis lain. Ada satu hadis saya tak pernah baca. Hadis ni dibaca kemudian sikit. Kemudian lagi lah. Bila dah sampai waktu saya baca. Apa dia? Mereka yang melarikan diri daripada perjuangan di akhir zaman, Allah akan laknat dia. Ini ada hadis. Nanti saya baca kemudian. Sekarang tak boleh baca lagi. Tak sampai kita. Jadi maknanya berjuang bersama-sama dengan Islam Al-Haq. Maka insyaAllah kita sambung. Apakah yang kita maksudkan dengan Al-Haq itu? Apa itu Al-Haq? Kita sambung insyaAllah. Ini nak dekat pukul 1 ni, kesian. Ada orang nak makan, yang tak puasa kan. Ada orang nak makan, ada orang nak minum, ada orang nak rehat. InsyaAllah kita sambung. Jadi apa yang saya sebut semalam lebih kurang hari ni lah, sama lebih kurang. Sebab semalam ada komplain reconnecting. Saya duduk di kampung ni, di satu tempat yang banyak pokok daripada orang. Pokok lebih banyak daripada orang. Pokok lebih banyak daripada bangunan. Tempat saya ada sekarang ni. Walaupun belakang tu kereta merah, bukan saya punya, tak tahu siapa punya. Tu kereta dengan pokok banyak lagi. Pokok dengan bangunan banyak lagi. Jadi signal dia tu pun kurang sikit. 5G tak sampai sini. Tak sampai 5G insya-Allah. 4G adalah juga. Jadi sebab tu minta maaf semalam signalnya tu reconnecting. Saya pun tak perasan sebab semalam ada dua program semalam. Jadi saya tak perasan yang FB online ni. Jadi saya gantikan pada pagi ni. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ni, insya-Allah lebih kurang sama yang semalam. Malam semalam lebih kurang sama lah. Tak sama, tapi lebih kurang sama. Hari ni lebih mahal lagi. Hari ni lebih mahal sebab ada jamaah ayam menjara tengah-tengah ceramah. Jamaah ayam menjara cicit. Anak-anak dia ada 2,000. Anak-anak ramai. Dia jaga ibu dia dengan anak-anak tu. Bagus. Mungkin poligami agaknya. 2,000. Tolong menolong kan. Lepas tu ada juga lori bunyi macam ribut, lari macam siput. Jadi hari ni ceria. Saya ceria. Mudah-mudahan Allah ampun dengan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan insya-Allah untuk istiqamah. Tuan-tuan dan puan sentiasa doakan doakan kita sama-sama.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al laka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ij'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ij'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ij'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ij'alna minal wasilin. Allahumma ij'alna minal muhibbin. Allahumma ij'alna minal عارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan puan-puan, cuba sambung-sambungkan ceramah kita hari ini pada keluarga kita supaya keluarga kita, sahabat-sahabat kita semua berjuang, tidak jadi pengecut dan penakut. Berjuang bersama dengan kalimah syahadah, bersama kalimah syahadah Islam, bersama dengan perjuangan Islam insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.